Pertama sekali, tafakkur bukan meditasi. Okey. Akal adalah alat utama kita untuk mengetahui kebenaran. Jangan kosongkan ia, sebaliknya isi ia dengan ilmu yang bermanfaat dan giatkan penggunaannya secara berdisiplin. Akal ni nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ayat yang Masya Allah Tabarakallah. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir, yang ada lub dalam hati dia, hidup hatinya. Alladzina yadhkuruna Allah, mereka yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, baring, wa yatafakkarun, dan mereka berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Bila mereka zikir dan fikir itu, apa rumusan mereka? Rabbana ma khalaqta hadha batila, kau tak ciptakan semua ni sia-sia. Nampak tak? Aktif berfikir, bukan hilang akal, bukan masuk trans, bukan hilang, tidak, tapi akal cergas berfikir dan merumuskan. Itu tafakur sebenarnya. Itu lebih tinggi daripada apa yang sebahagian orang dakwa, ya? Zikir-zikir sampai hilang, sampai no. Kita zikir, akal kita semakin sihat, semakin waras, semakin banyak ilmu kita. Lepas tu dapat habuan daripada Allah, fikiran tu tulis. Lepas tu boleh dapat ilmu, boleh cipta ilmu, boleh perluaskan, boleh kembangkan. Itu tafakur yang sebenar, bukan meditasi kosongkan minda, bukan tu. Okey. Tiada yang tengok, ahli neraka kata, kalaulah kami dengar dan kami guna akal, kami tak akan tergolong dalam ahli neraka. Syarat nak masuk neraka, jangan guna akal. Okey. Tiada yang memusuhi akal kecuali golongan yang memiliki agenda yang batil. Next slide. Ini saya kongsi tafakur yang dijelaskan oleh Profesor Malik Badri. Okey. Profesor Malik Badri ni dia buat kajian perbandingan, ya, meditasi agama lain, kemudian apa yang diamalkan oleh sebahagian sufi, kan. Lepas tu dia rumuskan yang 4 ni. Bagi saya cantik yang 4 ni. Memang cantik. Pertama sekali, nak zikir ni dia ada 4 tingkatan. Pertama sekali, awak nak fikirkan tentang sesuatu, tafakur. Katalah awak nak tafakur tentang pokok, untuk mendekatkan diri dengan Allah. Pertama sekali, awak kena ada ilmu tentang objek yang awak nak fikirkan tu, melalui panca indera. Nak fikir tentang pokok, awak kena observe pokok. Observe pokok sedetail yang awak boleh. Daunnya, rantingnya, akarnya, tanahnya, buahnya, pencahayaannya dan sebagainya. Semampu awak, as comprehensive as possible. That's how you do tafakur. Itu syarat pertama. Sebab kalau awak tak tahu pasal pokok, awak nak fikir apa pasal pokok? Betul? Dia nak tafakur apa? Kena ada ilmu dulu. Kena ada ilmu dulu tentang pokok. Belajar pasal fotosintesis, lebih dalam daripada tu, kan, tentang ecological balance, apa peranan pokok kepada alam ini semua. Tingkatan yang kedua, merenung dengan lebih dekat terhadap kecantikan dan kualiti apa yang difikirkan itu. Lepas awak dah collect data tentang pokok tersebut, awak fikirkan, tengok perkaitan di antara A dengan B, B dengan C, C dengan D. Ini sebenarnya teknik sains sebenarnya. This is scientific thinking. Sebab tu kita tak malu untuk katakan sains ini adalah hasil daripada pemikiran umat Islam. Scientific method, bukan nak kata sains sebelum Islam tak ada, tapi umat Islam yang menjelaskan scientific method tu. Sebab daripada tafakur tu, daripada konsep tafakur, dah dapat data, start to connect between the dots. Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa Allah buat macam tu? Kenapa pokok lain-lain saiz? Apa peranan pokok-pokok yang berbeza-beza? Jenis-jenis pokok, ada beratus jenis pokok. Kenapa ada ratus-ratus jenis pokok? Dan apa kesannya kalau satu spesies pokok ini hilang? Kemudian nombor 3, pengamal tafakur melepasi sepadan objek yang difikirkan, terus sampai kepada pencipta dengan penuh keterujaan dan penyerahan diri sepenuhnya. Bila awak dah rasa terpesona dengan pokok tu, Masya Allah, hebatnya pokok ni, ya Allah buat, awak akan melangkaui objek pokok tu, awak akan pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ awak akan datangkan sifat-sifat Allah yang maha bijaksana, Al-Khallaq, Al-Alim, Al-Razzaq, Al-Hakim. Di situ awak datangkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini teknik tafakur yang diajar oleh agama kita sebenarnya. Okey. Dan bila kita dah tahu sifat-sifat Allah ni, baru penyerahan datang. Ya Allah, memang Engkau lah yang paling layak dipuja. Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Time tu kita rasa. Nombor 4,
tidak lagi melihat ciptaannya kecuali melihatnya dengan penuh kesempurnaan, keindahan dan hikmah yang meliputi. Inilah yang dinamakan maqam musyahadah dalam tasawuf. Maqam musyahadah ni okey, sebab bila awak dah tengok pokok, lepas tu pokok tu akan hilang daripada pandangan awak. Yang awak akan fokus hanya pada Allah. Ya Allah, akhirnya ni adalah ciptaan engkau. Ciptaan engkau dah begitu hebat, bagaimanakah engkau? Dekat situ dah jadi awak fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini indah, pengalaman ini sangat indah. Bagi siapa yang pernah lalui pengalaman ini, you will not trade it for anything. Awak tidak akan sedia untuk menggantikannya dengan apa saja dalam dunia ni. Ini cara tafakur yang diajarkan. Dan cara tafakur seperti ini tidak akan membodohkan awak. Bahkan dia akan mencerdaskan lagi dan membersihkan hati. Akal yang cergas, hati yang bersih. Akal yang cergas, hati yang bersih. Akal yang cergas, hati yang bersih. Dan hubungan yang bermakna dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Muslim. Inilah sebenar-benar Muslim. Dia berfikir dan dia berzikir. Berganding sama. Dia cinta pada ilmu. Dia cuba basuh hati dia sampai bersih. Bukan hati bersih tapi akal lemah, ataupun akal tajam tetapi hati kotor. Kita cuba gabungkan kedua-dua sekali ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Next slide.